Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam Berita Tengah Malam. Saudara, Sukan Olimpik Tokyo 2020 memasuki hari ke-9 tamasya. Akhirnya, kilauan pingat gangsa berjaya dipungut menerusi pasangan bergu badminton laki negara Aaron Chia So Yik yang menewaskan pasangan nombor 2 dunia dari Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan 17-21, 21-17, 21-14. Selepas mengharungi episod suka dan duka di peringkat pusingan, suku akhir dan separuh akhir, akhirnya Aaron Chia dan So Hui menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia. Apapun, tahniah Aaron dan So Hui dari saya, Muhammad Sharifuddin Arsyad dan juru kamera Sharifah Ana Anha. Demi Malaysia, sukan untuk semua, hanya yang terbaik di RTM. Hanya berbaloi. Kejayaan manis diraih pasangan bergu badminton lelaki negara Aaron Chia So Hui yang menghadiahkan gangsa yang juga pingat pertama Malaysia pada Olimpik Tokyo menarik perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menerusi akaun Facebooknya, Perdana Menteri menzahirkan penghargaan kepada barisan kejurulatihan yang turut memainkan peranan penting dalam meraih pingat sulung buat negara pada tamasya kali ini. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada gandingan Aaron Chia So Hui atas kemenangan dan sumbangan pingat yang amat diharap Malaysia yang lain. Saudara, tiada keperluan untuk mengadakan perhimpunan hanya untuk menyuarakan bantahan, apatah lagi ketika pandemik COVID-19 masih menular. Tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tindakan berhimpun di tempat awam hanya mengundang peningkatan semula kes positif COVID-19 selain kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan peserta perhimpunan itu. Jelasnya, suara rakyat sentiasa diambil perhatian tanpa perlu melakukan perhimpunan jalanan. Kita mendengar suara daripada mana-mana sekalipun. Bukan atas protes jalan raya saja. Melalui WhatsApp pun kita dengar. Saya sendiri hari-hari mendapat cadangan daripada rakyat melalui WhatsApp. WhatsApp group ke WhatsApp personal kepada saya. Dan perkara itu kita ambil perhatian. Setiap pandangan rakyat kita ambil perhatian. Bukan hanya apabila memprotes di jalanan. Beliau mengulas tindakan pihak yang sanggup mengadakan perhimpunan beramai-ramai di dataran merdeka sehingga melanggar SOP Sekatan Pergerakan tatkala penularan varian Delta amat membimbangkan masyarakat umum. Sementara itu, polis menerima satu laporan berkenaan perhimpunan bantahan dengan siasatan sedang dijalankan. Kesemua individu yang telah dikenal pasti akan dipanggil untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dalam masa terdekat. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim, jika cukup keterangan, individu tersebut akan dikenakan tindakan kompaun di atas kesalahan di bawah Seksyen 21A, Akta 342 dan Peraturan 17-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Pihaknya turut terkesan dengan video tular berdurasi 14 saat memaparkan pergerakan beramai-ramai yang dikatakan berlaku di sebatang jalan di Kuala Lumpur. Semakan polis mendapati kejadian tersebut tidak berlaku di Kuala Lumpur. Semalam, kenyataan media Polis Kuala Lumpur menyebut tiada sebarang perhimpunan yang dibenarkan kerana negara masih berada dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara. Tindakan akan diambil terhadap pihak yang menganjurkan sebarang perhimpunan di sekitar ibu negara kerana kesalahan melanggar SOP. Seorang lelaki berumur 59 tahun maut dalam kemalangan melibatkan 2 kereta dan sebuah lori. Kemalangan berlaku di kilometer 1 Jalan Mersing Endau, Mersing, Johor 8 pagi tadi. Dalam kejadian itu, isteri mangsa 52 tahun mengalami kecederaan. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Cyril Edward Nuing memaklumkan siasatan awal mendapati sebuah lori yang dipandu seorang lelaki berusia 32 tahun bersama kelindan berusia 39 tahun
tahun bergerak dari Batu Pahat menuju Tanjung Gemuk, Rompin, Pahang. Sebaik tiba di lokasi, lori berkenaan dipercayai hilang kawalan diselekoh sebelum melanggar pembahagi jalan dan memasuki laluan bertentangan. Insiden tersebut menyebabkan lori berkenaan melanggar kereta dipandu mangsa dari arah Endau menuju Penyabung sebelum melanggar sebuah lagi kereta di bahu jalan. Mangsa yang tersepit meninggal dunia di lokasi, manakala isterinya yang cedera dikejarkan ke klinik kesihatan Endau untuk menerima rawatan. Pemandu serta kelindan ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saudara, cubaan seludup keluar 206 ekor burung murai batu dan 680 ekor burung murai kampung bernilai RM110,300 ke negara jiran digagalkan pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor. Komander PPM Wilayah 2 Johor, SCP Muhammad Zailani Abdullah memaklumkan rampasan dibuat semasa Ops Benteng COVID-19 kira-kira 3.40 minit petang semalam. Terdahulu, polis mengesan sebuah van mencurigakan di tepi laut parit Botak Batu Pahat. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu memecut kenderaan hingga ke ladang sawit Kampung Baharu, Senggarang. Suspek yang melarikan diri berjaya ditahan dan mengaku sebagai pengurus penghantaran burung ke negara jiran. Manakala seorang lelaki tempatan menyerah diri dan mengaku terlibat secara langsung sebagai penghantar. Kes disiasat mengikut Seksyen 60-2 Akta Hidupan Liar 2010. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju. Kita bertemu kembali. Operasi vaksinasi tanpa janji temu akan bermula 2 Ogos ini di beberapa pusat pemberian vaksin PPV terpilih di Lembah Kelang. Keutamaan akan diberi kepada individu berusia 40 tahun ke atas. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairul Jamaluddin, suntikan akan dibuat secara berperingkat. Bagi mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas, boleh membuat suntikan secara terus bermula 5 Ogos nanti. Beliau yakin 99% individu dewasa di Lembah Kelang yang mendaftar akan menerima janji temu selewat-lewatnya esok. Berikut senarai BPV yang terlibat di sekitar Lembah Kelang. Sementara itu, perolehan bekalan sulung vaksin jenis 1 dos CanSino dijadualkan sampai pada minggu pertama Ogos selain tambahan dos vaksin AstraZeneca. Wisma Putra has announced that we will soon be receiving a contribution from the United Kingdom. And we are working now with the UK High Commission in Kuala Lumpur to finalize the date of delivery for the 400,000 plus doses of AstraZeneca. Beliau menyatakannya ketika lawatan ke pusat pemberian vaksin khas di Hospital Palace of Golden Horses, Seri Kembangan. Saudara, 17,786 kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, 14,743 atau 82.9% tidak mempunyai sejarah vaksinasi. Kes sembuh pula sebanyak 11,718 kes. 28 kluster baharu dikesan menjadikan keseluruhan kluster yang dikenal pasti sebanyak 3,679 kes. Hari ini, 165 lagi kematian dilaporkan dengan Selangor tertinggi melibatkan 52 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori.
Keperluan membuka tanah perkuburan Islam khusus bagi pengemumian jenazah pesakit COVID-19 akan diteliti. Perbincangan mengenainya akan melibatkan Majlis Fatwa Kebangsaan Mufti dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam setiap negeri. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tumpuan kini melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam usaha mencari kaedah terbaik di peringkat pelaksanaan. Ini sebenarnya saya mohon tawakuf dulu sebab saya perlu kepada sebuah dapatan dan perbincangan. Cumanya kami akan tumpukan kepada wilayah persekutuan dahulu dalam isu ini untuk saya lihat, dan mungkin saya akan bincang dengan Sahibul Samahah Mufti, Jabatan Kuasa Fatwa, termasuk juga Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, untuk melihat duduk perkara sebenarnya isu seperti ini yang sekurang-kurangnya kita dapat memberi satu cara yang terbaik dalam menguruskan sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 200 pengusaha kantin dan pekerja pembersihan secara pandu lalu anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia di Port Dickson. Proklamasi darurat bagi seluruh negeri Sarawak yang akan berkuat kuasa pada 2 Ogos ini sehingga 2 Februari 2022 perlu diisytiharkan untuk menangguhkan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak seterusnya mengelak penularan COVID-19 menjadi lebih serius. Pejabat Perdana Menteri menjelaskan menerusi proklamasi darurat itu PRU DUN Sarawak tidak akan diadakan sepanjang tempoh darurat tersebut kecuali jika darurat ditamatkan lebih awal. Jemaah Menteri dalam satu mesyuarat pada 21 Julai lalu bersetuju untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar memperkenankan proklamasi darurat bagi seluruh Sarawak setelah darurat yang berkuat kuasa pada masa ini berakhir esok. Usulan itu Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Kerajaan Negeri Sarawak memperkenankan proklamasi darurat bagi seluruh negeri Sarawak yang akan berkuat kuasa pada Isnin ini sehingga 2 Februari tahun depan. Sesungguhnya jerih perih para pejuang tanah air seketika dahulu dan masa kini adalah demi negara Malaysia yang berdaulat. Sempena Hari Pahlawan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan penghargaan kepada seluruh keluarga para pahlawan dan perwira yang terkorban semasa bertugas dan melindungi kedaulatan serta keselamatan negara. Istana Negara menerusi laman Facebook rasmi memaklumkan Seri Paduka berdua turut menzahirkan penghargaan kepada para perwira ATM dan PDRM khususnya yang bertugas di barisan hadapan. Ini terutama pengorbanan tanpa mengira masa serta penat lelah dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Dalam masa sama menyanjung tinggi jasa khidmat bakti dan pengorbanan dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan tanah air. Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan semoga roh para pejuang yang terkorban dicucuri rahmat. Tarikh 31 Julai setiap tahun diisytihar sebagai Hari Pahlawan sempena tamatnya darurat menentang komunis pada 1960. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin merakamkan penghargaan kepada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM atas khidmat bakti yang dicurahkan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara sempena Hari Pahlawan. Perdana Menteri berkata sumbangan serta khidmat bakti warga ATM dan PDRM khususnya mereka yang bertugas di barisan hadapan ketika negara berdepan penularan wabak COVID-19 tidak ternilai harganya. Dalam memerangi pandemik COVID-19, para pahlawan ini membuktikan kesungguhan dalam mempertaruhkan nyawa demi melindungi rakyat sehingga ada yang turut dijangkiti dan kehilangan nyawa. Begitu juga ahli keluarga perwira negara yang terkorban semasa bertugas. Jasa dan pengorbanan mereka tidak akan disia-siakan.
Segala jerih perih, komitmen serta pengorbanan para pahlawan dan perwira negara sama ada dahulu ataupun sekarang adalah demi mempertahankan keamanan, kemakmuran dan kedaulatan negara. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Tahniah buat beregu negara Aaron Chia Soh Yik. Sebelum berpisah, saksikan kegembiraan yang turut dikongsi rakyat Malaysia berikutan kemenangan ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.